الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنوم والجزام ومن سيء الأسقام ربنا اكشف عنا هذا الوباء والفيروس والغلاء والفحشاء والمنكر ما لا يكشفه غيره اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Qaryah Kampung Paya Al-Fadil Sahibul Fadilah Tuan-Tuan Imam Pengurusi surau Tuan-Tuan Jawatan Kuasa Masjid Muslimin dan Musliman yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma Alhamdulillah sama-sama kita rafa'akan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita berkesempatan tuan-tuan untuk terus kita menimarahkan sementara masih lagi diizinkan kepada kita semua oleh Allah Ta'ala, oleh Tuan punya rumah ini, maka kita mencari dan seterusnya merebut peluang yang diberikan dan dianugerahkan kepada kita. Dan tujuan dan hasrat kita sudah pastilah tentang satu, yakni kita melakukan ubudiyah saban hari, dan kita nak supaya rumah Allah ini menjadi tempat istirahat, bukan setiap waktu malam sahaja, bahkan saban waktu 5 kali sehari kita menjadikan destinasi utama dalam perjalanan gerak-geri daripada pagi sampai ke malam, sampai lalam bangun tidur balik, terus kita mencari rumahnya. Karena itulah saja tuan-tuan tempat yang boleh kita harap, yang boleh kita bergantung, yang boleh kita jadikan dirinya sebagai modal. Tempat kita nak kumpulkan kekayaan kita, tempat kita nak cari seberapa banyak saham-saham yang kita nak labur daripada kehidupan di sini, sehinggalah masuk ke alam yang pertama, alam barzah, seterusnya naik ke alam mahsyar, seterusnya bertemu, berhimpun di hadapan Allah Ta'ala untuk masing-masing kita menerima ganjaran di sebalik amalan yang kita lakukan, sama ada masa kita sebelum Covid dalam keadaan tenang, bahkan semasa Covid yang menyebabkan kita sampai keterbatasan tentang waktu kita dengan halangan dan musibah yang berlaku ini menyebabkan terbatasnya kita dalam melakukan urusan yang biasa. Maka di sanalah tentang
masa tersebut Allah nak tengok kita ini boleh ataupun tidak merebut peluang untuk mengumpulkan seberapa banyak yang kita nak. Kalau hari ini kita kumpulkan tuan-tuan harta kita, harta dunia, pitih kita, duit kita, kita cari saban hari setiap masa. Ada setengah dia cari daripada lalap pun dia masuk lagi, dia cari lagi kan. Tak lalap ke, lalap tu dia tetap berkojo, dipanggil berkojo sambil tidur kan. Bukan kuliah ya kan, kuliah tu standard ISO kan. Urusan mencari harta dunia ni, tengah tidur pun ataupun orang tidur pun dibayar gaji kan. Adalah tuan-tuan. Tapi macam kita urusan dengan Allah Ta'ala ini, confirm walaupun kita tidur sekalipun, khususnya tidur di rumah dia, gaji kita semua tetap akan dibayar tanpa sikit pun dipotong kan? Sebab majikan kita Allah Ta'ala yang akan terus memberikan gajinya apa sahaja yang kita nak tentang di sini Allah. Dan kita tidur di rumah dia sambil-sambil dengar ustaz bercerabih ni kan, gaji jalan, pencen tuan-tuan pun tetap dibayar oleh tuan rumah ni. Sebab itu selalu saya gurau, bukan gurau lah tuan-tuan sebut, daripada kita melepong ke rumah, baik melepong ke masjid. Tuan-tuan biasa ingat kan ayat saya tu, daripada kita melepong ke rumah temenu depan TV, baik tuan-tuan temenu tengok muka saya yang handsome ni kan. Contohlah, kau tak nak tengok muka saya pun tengok muka Nazir yang lagi handsome kan. Sekarang lah, dulu smart kan, sekarang handsome kan. Jadi tuan-tuan tengok wajah sesama kita ahli jemaah ni dapat banyak pahala kan. Tengok muka tu imam, tengok muka masya-Allah grup-grup ahli surau, ahli taman game masjid, semuanya ada nur, semuanya ada bekalan kebaikan yang kita boleh berkongsi. Jadi tuan-tuan, tidak ada kerugian sedikit pun kita yang sentiasa mengimarahkan rumahnya. Dan di sinilah kita mencari bumbung yang kita nak pakai tuan-tuan di alam mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang sentiasa hatinya melekat dengan rumah Allah akan diberikan, akan dimasukkan sebagai salah satu golongan yang akan mendapat kenaungan di padang mahsyar. Hadis ni saya dah sebut lama dah tuan-tuan pada pertemuan tahun-tahun sudah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kita orang lelaki khususnya, walaupun Nabi sebut orang lelaki makngah dia ada makngah kan. Biasa saya sebut makngah, malam ni nak sebut maklum pula kan. Wahai maklum dia, walaupun Nabi sebut rajulun lelaki kan, itu bermakna keutamaan masjid ini adalah untuk para bapa, para suami yang tercinta, suami yang misali, tompek dia di sini. Habis tu kalau makngah nak mai tuan-tuan, masya-Allah tinggi makam dia. Kalau orang perempuan dia boleh hadir ke masjid, lagi power lah dia. Besarlah kemaluan kita orang lelaki. Kalau tak dapat nak menandingi kehebatan orang perempuan. Sebab itu Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Itulah janji Allah Ta'ala kepada kita, akan diberikan bumbung di padang mahsyar nanti sebagai tempat perlindungan. Dikatakan di mahsyar mataharinya sejengkal saja. Sejengkal tuan-tuan. Kalau hari ini sejauh mana matahari dengan kita sekarang? Berapa ratus juta kilometer hari ini pun panih tuan-tuan.
Bila panas kita mula cari tempat todoh, pasal nekong, kipih basah-basah. Apa sebab? Sebab kita tak boleh panas. Kerja tengah panas, walaupun dalam pejabat pun berpeluh lah ustaz kan, rimeh, panas, tak sadap, tak selesa. Maka kita akan cari tempat yang menyejukkan kita. Itu matahari sejauh mana? Pada mahsyarnya sejengkal. Kepada orang yang kufur, kepada orang yang bega dengan Allah Ta'ala, orang yang kafir, maka mereka akan merasai azab di pada mahsyarnya dengan matahari sejengkal saja. Kalau sejengkal, tuan-tuan sekalian, agak-agak apa jadi kepada badan tubuh kita ini? Masak terus ke ataupun ambil sup terus? Letak je masak. Tak payah pulah dia punya starter, tak payah, terus masak. Bayangkan tuan-tuan, begitu panas di mahsyar, tetapi dalam keadaan kumpulan ini diazab dengan kepanasan, maka Allah jamin ini grup dari kumpulan jemaah yang akan diberikan bumbung aku, akan diberikan perlindungan daripada Allah Ta'ala yang sikit pun, kata Nabi, bagi para Nabi, para awliya, para salihin, mereka tidak akan merasai sikit pun azab di padang mahsyar. Bagi orang yang beriman macam kita, insya-Allah, amin, kita tidak akan merasai kepanasan itu, tak akan comeh pun, tuan-tuan. Orang yang kufur ini bila dia bangkit menuju ke mahsyar, dia akan comeh. Itu ujian di sana. Kalau ujian di sini pun, tuan-tuan, yang kita nak sembang, tuan-tuan pun dah ma'ruf. Dah kita daripada bulan berapa? Bulan 3 secara rasminya COVID, PKP-nya kita, sampailah ke hari ini, baru ni Allah legakan sikit tentang tempat kita. Ni Allah bawi kembali, Allah hantar kembali tenteranya yang kita sebutkan memang kecil, tenteranya adalah kecil, tak nampak pula. Allah Ta'ala sengaja menghantar tentera ini. Kalau dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, Allah Ta'ala kirimkan judulil lam tarauha, tentera yang aku kirimkan ini sifatnya tidak nampak. Ya, saat Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam gua, bahkan Nabi keluar daripada rumah Nabi, Nabi sudah berhadapan dengan musuh yang luar biasa, yang gagah perkasa. Tetapi yang gagah perkasa itu juga Allah nafikan kekuatan mereka. Allah nafikan bahawa mereka ini dengan niat untuk membunuh Nabi, nak menyakiti Nabi, tidak berjaya. Kenapa tidak berjaya? Sebab semua urusan aturan tadi berada di kekuasaan Allah, berada di tangan dia. Maka segala sakin yang kita terima pada hari ini, tuan-tuan, kita dah merasai, Masya Allah, yang temperaturenya sakit tinggi-tinggi. Mungkin tuan-tuan sikit ya, orang lain sahabat kita lagi sikit, ada setengah tinggi, ada setengah meninggal terus. Dalam keadaan ujian demi ujian tadi, baru ni dah surut sikit, sekarang makin meningkat. Apa yang Allah nak bagi kepada kita? Cuba tuan-tuan bayangkan kita di masjid, agak-agak apa sebab sehingga kena tutup sampai 2 kali kan di negeri jiran kita ni, 2 minggu ni tutup. Kita menung seorang-seorang, tuan-tuan, adakah Allah nak berhabak kat kita bila aku tutup kali kedua ini, dengan aku berikan peluang kepada kamu wahai manusia untuk kembali ke rumah aku baru ni? Kita alhamdulillah. Yang lain, adakah mereka masih ditakut yang lama? Bila pintu rumahnya dibuka, mereka tak main juga, sehingga kan Allah
tambah kemurkaan dia dengan tak apa, hang tak mau mai aku tutup lagi sekali. Kita ahli masjid ni tuan-tuan, kita memang terfikir macam tu. Saya lah kan, Allah tu nak dia masih lagi nampak macam kau ni bega kan, kau ni macam dogi dengan saya ni, dia dah bawi kan bau ni, takkan kau kena belasah 2 kali nak kena positif kan. Dulu perkataan negatif orang takut tuan-tuan kan, dunia sudah terbalik, perkataan positif pula orang takut kan. Perasan tak, kita nak semua positif kan, kehidupannya positif, bercakap positif, tiba-tiba mai COVID tak nak positif kan. Dulu semua salam tuan-tuan, ulu tangan, sekarang macam ni salam juga tapi tak berapa syok lah, tak dapat tuan-tuan sentuhan keberkatan itu, main jauh-jauh lah. Masya Allah, jelas pergi ni lah bagi aduh ya, bagi kan dia kata ya. Dulu tetamu bila mai ke rumah kita, dia bawa apa? Bawa rahmat kan. Sekarang tetamu bawa apa? Orang kata tetamu ni bawa penyakit kan, bawa penyakit tuan-tuan. Padahal dia tak ada positif pun, dia tak pui pun ke Sabah. Kalau Sabah lah contoh kan, siapa suruh break dia kata, itulah break lagi dogi, macam-macam lah. Itu uraian tuan-tuan sendirilah, ambil lah kan. Kita nak sebut konten yang dekat dengan kita. Yang bondol ni bila Allah bawa sakit tuan-tuan, kita dah sebut dalam kitab Sakaratul Maut kita, sakitnya mati postman dia. Sakit je positifnya, di situ ada postman yang bernama postman daripada Malikul Maut. Setiap kali kita robah sakit, termasuk sakit hati sekalipun, ada wakil daripada Malikul Maut yang hantar untuk menjadi sahabat kita. Sebulan sakit, sebulan kalau confirm dia tengok di sebulan boleh masuk bulan kedua dan cabut dah kalau dia cabut lagi tak apa, dia cabut hak kita. Kata postman itu, aku duduk jadi teman hang, dia kata sebulan, masuk hari kedua, hari pertama bulan kedua kira sayonara lah. Masa tu je tuan-tuan jenuh kita ya. Bahkan sakit yang COVID ini pun juga utusan Malikul Maut, Masya Allah, dia ngintai aja kan, dia ngintai je Haji Zainal ni, dia berkonan kat dia ni kan, contoh apa kali dia ngintai kita sehari dan tuan-tuan belajar apa kali Malikul Maut ngintai kita, dia sekodan kita. Ingat tuan-tuan sekodan kan, Malikul Maut dia ngintai maklum anda malu ni kan, saya berkenan botu kok dia berkenan, dia tak lapis dah kan, sampai last menjadi kekasih dia, dia ambil terus kan. Jadi walaupun dia menemani kita tuan-tuan sebagai teman kita, jangan takutlah. Jadikan postman daripada Malikul Maut yang duk jemput kita, yang duk teman kita ini sebagai pembakar semangat untuk kita tambah lagi amalan kita. Allah disebut dah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sambung. Ayyukum ahsanu amala. Kan Allah dah sebut dah, aku ciptakan, aku buat kematian, aku buat kehidupan kalian ini. Ayyukum ahsanu amala. Dan nak tengok, Allah kata aku nak tengok di kalangan ramai-ramai yang ada di masjid ini, siapa yang paling baik amalan dia, siapa yang terbaik keikhlasan dia, siapa yang paling tinggi darjah takwa dia kepada aku. Kita malam ni ramai ni tuan-tuan semua tak sama, walaupun solatnya sama 3 rakaat, imam baik, makmum baik, 3 rakaat sama, rukun cukup, tetapi kualiti kepada pengesahan daripada Allah Ta'ala itu berbeza.
Yang ni mungkin 40%, yang ni 70, 100% mungkin payah kot. Tapi soal pahala jangan risau. Tuan-tuan, kita beramal ini jangan letakkan di hadapan kita itu cerita pahala. Aku main masjid ni, aku nak berjemaah sebab nak kerja 27 darajat. Jangan. Hak tu tuan-tuan lah sekali. Allah dah sebut dah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cerita ganjaran itu lah sekali. Allah minta dulu kepada kita semua ni, dengan Allah panggil. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah panggil kita semua nanti dengan pangkat yang sebegitu. Tak ada Datuk Seri ke Tan Seri pun tak apa tuan-tuan. Janji nanti saat akhir kita Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai sekalian jiwa-jiwa yang tenang, abang ngaji tenang, Allah akan suruh kepada kita. Bila kita dipanggil dengan jiwa yang tenang, itu bermakna tuan-tuan, Allah Ta'ala sudah memberikan pengiktirafan kepada kita sebagai hamba-Nya yang masa kita hidup ini Allah kata radiyatan. Saya dah sebut Jumaat sebelum ini, radiyatan mardiyah. Selama kamu hidup di kampung Paya ini, kamu raba kepada aku. Susah kalian raba. Senang kalian raba, syukur. Sakitnya raba, sempitnya raba. Ada masalah keluarga, raba. Dapat suami hampir raba. Contohlah contoh. Dapat isteri bila pula. Dapat isteri isteri apa? Mesti dapat isteri. Dia nak konokan saya tu, dia tak apa, biasa konokan dia. Dia takutkan saya. Saya nak bagi tarikh ke lepas ni. Tarikh dah ada dalam file saya ni, saya bawa ni. Saya paksa dia sign ni, tidak kira macam mana. Boy, Allah ustaz ni. Kat sini ya. Mana pergi dah? Tadi tajuk dah. Mana tadi? Oh, sah betul ustaz ni. Konatan lain dah lagi tajuk. Allahumma salli. Lupa dah. Kan? Dapat yang senang, dapat yang cantik, dapat semua cantik lah tuan-tuan. Dapat yang handsome. Walaupun tengok orang lain lagi handsome. Suami kita handsome lah tu, maklum. Masa kita nikah dengan dulu kan, itulah paling handsome pada kita. Peganglah dia. Dapat isteri, itulah paling lawa. Dan Allah nak tengok kepada kita ini tuan-tuan sekalian, yang dah dibawi. Tuan-tuan dah 70 tahun dah dibawi nikmat, raba tak ke dia? Kalau kita masih lagi bawa sifat saya tak puas hati, saya masih terkodu tu, ada terkodu saya memang dia tak puas hati dengan orang, tetapi hakikatnya dia tidak puas hati kepada Allah yang membawikan tahap tu. Kenapa saya dapat banyak ni, dia dapat Masya Allah duit bertingkat-tingkat. Dah lah tipu orang pula tu. Saya tak tipu, dapat sikit je. Dia tipu, dapat banyak. Dan dia duduk scam orang, banyak duit tu. Apa nama tu? Edikan Anda betul. Berapa ratus akaun dia ada? 750 akaun. Dahsyat. Kita ada 2 akaun pun, satu akaun pun RM10 dah. Itu pun bank telefon. Kau bila nak tambah ni? Expired akaun tu. Adalah satu bank Islam ni adalah RM10,000. Di sana lah, dia banyak sikit duit. Yang lain tak ada. Kawan ni 750 akaun. Hari Jumaat lepas, bila lepas saya kebetulan ada kuliah Jumaat lah, saya cerita pasal skema ni.
Jadi imam masjid itu naik, dia tengok saya. Habis solat Jumaat, dia mai duduk sebelah saya. Ustaz dia kata, apa yang Ustaz sebut tadi berlaku kepada saya semalam. Dia cerita tu dah nak nangis. Apa Salman? Saya tepuk dia sebab dia masih dalam kena pukau. Kan? Dia masih lagi lemah. Saya tanya, imam kena tipu ke? Saya semalam Ustaz transfer duit kepada orang ni 36,200. 10,000 di BSN orang bawa lah, kita orang bawa lah. CIMB sebelah, bakinya di CIMB. Betul ke mah? Betul tak? 36,200. Yang cash 10,000 daripada duit orang rumah dia. Duit orang rumah dia, anak bori sebulan. Niat anak bori haji ni, langsung habis. Saya kata, Allah, kesian dia. Dan saya dulu pun adalah sikit pengalaman. Saya nak test dia punya kaedah modus operandi tu. Bila tuan-tuan layan dia, walaupun seminit je, tuan-tuan angkat telefon, seminit cukup lah, dia sudah pukau kita. Dia sebelah yang bercakap ni, ada Tuk Bomo sebelah tu. Tuk Bomo di satu bilik je kan, di satu bilik ada Tuk Bomo sebelah. Dia akan di Bomo kita ni secara online dia, di WhatsApp dia pakai lain. Jin kan lain, sihir-sihir ni lain, atas langit. Bila tuan-tuan layan dia seminit, kita pun jadi follow je dia. Ni kehebatan sihir dia lah. Dan menyebabkan kita walaupun saya masa tu nak layan, nak test, follow juga. Follow sampai 2 jam. Lembik saya. Besok baru saya boleh kau balik. Oh, macam ni rupanya. Tapi tak sempatlah kena masuk transfer duit. Tak ada. Saya nak test. Tapi lembik juga. Saya kata patutlah orang tua yang kena makcik-makcik kan. Memang lembik tuan-tuan, lembik. Dia punya kekuatan santau dia tu. Pukau lah, ilmu pukau kan. Dia bukan hendak benar pun, tapi hebatlah dia. Hidup dengan ambil duit orang, tipu, hidup mewah, kereta besar, bini besar kan, laki pun hampir kan, bagi anak bini makan, lepas tu nak mati kan, dengan kaya tu, lepas tu mati. Lepas mati nak pergi mana? Bukan matilah, mampu dah tipu orang, mampu kau. Kita yang kena tipu ni, mesti tuan-tuan tak ada ayat yang baik keluar daripada mulut tuan-tuan. Bila dia kena tangkap pun ni, kita pun celaka kau punya kan, padam muka. Tak ada sikit pun doa yang baik untuk dia. Betul tak? Saya dah tu. Ya memang okey. Dan tak ada tuan-tuan. Bukan tak ada. Ni orang nak marah ni, hang tipu orang kampung, hang tipu orang kampung payah. Aku kumpul duit ini daripada kau. Banyak tuan-tuan, banyak. Ya dahsyat. Kesudahannya mati. Nak bawa duit yang berjuta-juta ni di hadapan Allah. Lepas tak? Kan? Jangan hang fikir hang selamat SPRM, kau selamat di mahkamah dunia, hang terlepih mahkamah Rabbul Jalil. Kan? Di situlah tuan-tuan last sekali kita. Itu sebab aku kata, Allah kata, radiyatan, kamu redha tak dengan aku? Saya tanya, Mam redha tak hilang duit ni? Saya redha Ustaz. Okey. Kemah. Dia redha tapi nangis tu. Orang tua nangis. Nangis dia. Sampai dia kata kat rumah dia, nanti abang dapat pencing setiap bulan. Dia pencing askar. Pencing abang boy fully kat kau setiap bulan. Kau balik 10,000 duit cash dia. Yang balance dia transfer lah. Dan nangis dia 2 hari nangis. Petang kena tipu, malam tu dia bawa tahlil. Bayangkan dia bawa tahlil malam tu, tak habis tahlil ya. Tak sampai la ilaha illallah, tak sampai. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, tak sampai ke situ.
sampai jemuh pun heran. Imam berpusing-pusing mana pergi ni? Tahlil tak habis. Bertukar dia punya susunan tu. Orang dia heran dah, apa asal imam kita ni tak betul? Macam kena apa ni kan? Kau gaduh dengan rumah kan? Taklah gaduh dah. Tapi rupanya disebabkan kena pukau. Tak ingat. Dia baca Qul Huwallah pun tak habis. Ulang balik Qul Huwallah je sembahyang isyak. Biasa bacalah surah yang besar, tapi Qul Huwallah itu tak habis. Oh, kata kesian betul. 2 hari baru okey. Lusa tu jumpa saya, okey mak, baru okey Ustaz. Tapi rabalah dia kata. Dan dengan kehilangan duit 36,200 20 tahun kumpul, nak raba tak? Hak dia buat jahat tu lentak dia. Ni kita bahagian kita. Tuan-tuan, kita ditipu oleh sahabat kita. Dia minta pinjam, bayar tak, sampai sekarang tak bayar. Raba tak? Halal cerita lain. Halal dengan raba, halal dengan dia. Ni raba dengan Allah. Yang tentukan susah kita itu semuanya dia. Ayat yang saya baca awal tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Allah dah sebut dah kepada kita bahawa dia pasti akan menguji kita semua dengan apa? Perasaan takut, perasaan comel. Kan sudah sebut ayat ni tuan-tuan pada pertemuan sebelum ini. Perasaan takut ini dengan asbab COVID yang tak nampak ni, comel kita. Takut. Kan nak pergi test, swab test ni pun tak mau. Tak ada, saya tak balik. Saya daripada PD ya, bukan daripada Sabah. Padahal daripada Sabah ni dia akan dan tak nak pergi punya pasal. Dan Allahu Rabbi tandan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i. Ujian yang kedua perasaan, bukan apa nama ujian yang kedua ialah dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dikurangkan pada harta. Wal anfusi, dikurangkan nyawa. Pada tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan. 5 benda ujian disebut dalam ayat ini. Saya cukup kok dengan COVID ni. Package COVID semua ada. Takutnya, kelaparannya, tak ada duitnya, kan, kerja kena buangnya, daripada ada gaji tak langsung tak ada gaji. Allah uji. Wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala terus pesan kepada kita, hang sabar tak dengan ujian kamu tadi yang sedih, ujian kamu hilang duit, ditipah-tipu. Sabar tak? Kalau kamu sabar, Allah kata fabasyir, ada berita gembira kepada kalian. Sebab itu Allah suruh kita tuan-tuan minta kepada dia dengan sabar. Wasta'inu bis sabri. Sebelum dia suruh solat, minta dengan dia dengan solat, dia suruh sabar je. Kan kita kan semayang, lepas semayang kita minta kan. Sebelum wasta'inu, kau minta dengan aku dengan sabar. Sabar dulu, baru dia. Itu bermakna tuan-tuan, package sabar ini benda yang mudah disebut, pendeknya, tapi dia punya pengajaran dia Masya Allah luar biasa. Siapa yang boleh bawa sifat sabar dalam diri dia, Allah besar tuan-tuan. Mana hidup kita, kita akan rasa manis bila mana kita berjaya sabar atas musibah apa sahaja. Kadang-kadang kita ni copek bongeh tuan-tuan. Itu tak mesti. Bongeh tak? Tak ada kan? Dulu zaman muda samsin juga. Kan? Zaman muda juga. Zaman samsin Kabul Dusung tu. Sebut nama kita semua orang takut. Kau kenal Haji tu? Haji mana? Haji apa nama? Haji Z tu. Bukan Zainal, Z juga. Kau jangan main pasal dengan dia. Dia punya penumbuk dia tumbuk sampai kamu payung tu, sampai tu surau
Surat masalah sihir penumbuk kan kau jangan main. Handa Ta'ala ya. Jadi semua itu Allah nak tengok hang sabar tak dalam mengurusan kemarahan. Kadang-kadang kita dapat suami yang banking, faham banking. So lakinya bongeh, panih bawan botu laki deng tak tahan dia. Ada suami yang berhadapan dengan isteri yang bongeh, dan bongeh botu bini deng. Itu laki yang bongeh kan, ini bini yang bongeh. Ni semalamnya cerita lah ni. Oh, bongeh betul laki apa rumah sampai suami temanu tengok saya. Kalau ustaz boleh tahan dengan bini saya, dia kata handai. Dia tu, kalau ustaz boleh tahan, handai ustaz. Isteri dia buka mulutnya, sudah kata mak parah ni. Meletup saya pun dah comel dah. Dia nak marah tak? Dia nak pancung macam mana? Dia punya bongeh dia tu. Dia punya bercerabih macam memoti faham memoti? Kau tak faham orang sini? Tak faham tu dia lantak dia lah. Tak faham sudah. Memoti apa? Takrif memoti. Memokak memokak lain. Lebih kurang tu lah. Memokak, memoti, bercerabih. Lebih kurang lah tu maksud. Orang perempuan saya kata memang standard. Kalau dia memoti itu standard. Kalau abang Haji memoti, jam. Apa salah Haji nak memoti ni? Sifat orang lelaki tak ada macam tu dah. Dan orang perempuan dia standard ISO. Kalau dia bongeh sikit, dia bercerabih banyak tu, itu biasa. Kan? Itu standard ISO lah tu. Kan? Jangan marah dia. Kan? Jadi suami boleh tak sabar? Ujian yang dihadapi ni boleh tak sabar? Dalam masa Qawi ini tuan-tuan, Masya Allah, kesnya dahsyat. 3 bulan sahaja 6,000, 65, 69. Kan? Kita berhenti sekejap. Saya azan buat apa? Dah lama tak azan ni.
sikit tuan-tuan tambahan dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID ini. Bagaimana kita nak jawab kepada sesetengah pihak yang tidak bersetuju ataupun dia tak selesa dengan bila mana masjid ini ditutup, kan? Sebelum ni dah dibuka balik, ni tutup balik setengah tempat. Apa kaedah yang ulama pakai tuan-tuan sebagai panduan kepada kita? Di antara kaedah fiqh yang masyhur bagi nak jawab isu ini, dalam kitab Al-Ashbah wal Nazair Lis-Suyuti halaman 121 dia kata, tasarruful iman 'ala ar-ra'iyyati manutun bin maslahah. Tasarruful iman, polisi ataupun tindakan pemerintah terhadap 'ala ar-ra'iyyah, terhadap rakyatnya, manutun bil maslahah, mestilah tertakluk kepada maslahah. Ini kaedah. Yang ditutup bau ni maslahahnya di mana? Maslahah nak jaga maqasid asy-syar'iyyah an-nafs, hifzun nafs. Disebabkan nak jaga nyawa tadi, maka terpaksa diambil keputusan oleh pemerintah untuk tutup sementara masjid. Kita bincang masjid ya, tempat lain tak payah ya. Di antara ulama yang terkini antaranya Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Syauqi ala Mufti Besar Mesir, dia kata sebarang tindakan ataupun langkah yang diambil oleh kerajaan maka hendaklah ianya dipatuhi, karena waliul amri mengeluarkan satu perintah maka sudah tentu ia demi kemaslahatan untuk rakyat keseluruhannya. Jadi bila keluar SOP dan sebagainya tuan-tuan sekalian, maka itu wajib ditaati oleh kita sebagai rakyat. Itu kaedah yang pertama. Yang kedua, kaedah yang disebutkan dengan ad-dararu yuzalu, kemudaratan mesti dihilangkan dengan dihalangnya kita daripada bergerak ke sana ke sini, stay at home dan sebagainya, itu nak mengelakkan kemudaratan yang berlaku itu. Dan cara untuk mengelakkannya, disuruhnya kita duduk di rumah. Dan yang ketiga, kaedah fiqh yang ketiga, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Menolak kemudaratan, mudaratnya apa? COVID tadi, kita nak tolak dia. Lebih utama muqaddamun ala jalbil masalih, daripada mendapatkan maslahah. Maslahahnya mungkin dengan bergerak ke sini ke sana, dapatlah maslahat sikit, tapi musibahnya banyak. Musibah kepada nyawa tadi menyebabkan kalau kita buka masjid, mungkin musibahnya bertambah. Daripada situ timbul lagi orang tanya, apabila masjid ditutup sehingga tak dapat datang untuk berjemaah, adakah dengan berjemaah di rumah itu sama pahalanya seperti di masjid? Dalam isu ini ulama bahas juga tuan-tuan sekalian. Ganjaran yang sama tetap akan diperolehi oleh kita yang sentiasa melazimi solat berjemaah. Sebelum ditutup, kita dah memang geng masjid setiap waktu. Dengan tak dapatnya kita ke masjid dengan asbab oleh pemerintah yang tutup, kita salat di rumah tetap akan dapat pahala yang sama, kan? Bila buka balik masjid, kita masih lagi di rumah, dah tak sama dah, kan? Bila masjid dah buka, dia di malih dah.
Bukan tuan-tuan yang oleh. Kan bila diajak awak tak main masjid. Dah sadap lah ke rumah dia kata. Kan dah sadap ke rumah. Sama dia dah kata pahala. Pahala samanya masa arahan tutup tu. Bila buka balik dah tak sama. Kan? Hal ini berdasarkan hadis yang menyebut bahawa perasaan takut juga termasuk salah satu keuzuran yang menghalang kita daripada ke masjid. Takut kepada wabak. Kan takut Allah Ta'ala yang mencipta wabak tersebut. Disebut dalam hadis, man sami'an nidaa falam yujibhu fala salata lahu illa min adrin. Qalu ya Rasulullah wa mal adru? Qal khaufun aw maradun. Ini untuk kita tuan-tuan. Barang siapa yang mendengar azan tetapi dia tidak menjawabnya. Menjawabnya maksud tak mai ke tempat masjid tu. Dia tak pergi tuan-tuan tempat panggilan azan itu. Fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Walaupun dia sembahyang di rumah. Tapi Nabi kata fala salata lahu, tak ada salat bagi dia. Rugilah tuan-tuan kalau macam tu buat ponik lah. Kita dah sembahyang di rumah, Nabi kata fala salata lahu illa min udrin, kecuali tidak ada salat baginya melainkan kerana uzur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal uzru? Apakah keuzuran itu? Nabi kata al-khawfu, khawfun aw maradun, takut dan sakit. Dua tu sahaja tuan-tuan keuzuran yang dibenarkan, yang membolehkan kita tak pergi menyahut panggilan azan tadi. Lain daripada tu wajib. Senang cerita gitulah. Kan kayak pejabat ko, kayak mana-mana sekalipun tuan tempat kerja, masuk waktu sedaya upaya kita cari masjid. Tinggallah urusan dunia sekejap. Dan mesyuarat ke apa tinggal. Ini mesyuarat daripada pagi sampai luhur tak berhenti lagi. Asar tak berhenti lagi. Ini mesyuarat projek 4,5 juta ni. Kan sanggup tu tak berhenti. Kalau berhenti rugi dia kata. Kan zuhur tinggal asar, berhenti lepas asar dah lembik. Agak-agak dia qada tak asar apa zuhur tu. Dah lembik tuan-tuan, kepala otak dah letih nak sembahyang, tak ada dah. Kan ini ujian orang yang dapat nikmat dunia yang teramat sangat, langsung ditinggalkan akhirat. Menurut Syekh Mulla Ali Al-Qari, perasaan takut itu termasuklah takut ke atas diri sendiri. Kalau kita pergi, kesannya itu mungkin kena pada kita, menyebabkan takut kita, ataupun takut maruahnya, ataupun harta bendanya. Contoh lain katanya, seperti takutkan kezaliman berlaku pada dirinya. Kalau dia pergi, ada musuh yang akan menapu-apukan dia, ataupun hujan lebih. Kan sekarang ada keto, ada payung, baju hujan tak ada masalah. Ni hujan lebih pun banjir. Kan ni bau bunyi bau bunyi nak hujan tak boleh langsung. Kan jom nak hujan lah, copet pun nak hukum nak hujan kan langsung tak boleh. Baru nak hujan, baru kesejukan yang melampau, dan juga mengelakkan diri dari kekotoran. Itu pun juga termasuk dalam khaufun, perasaan takut tadi. Hal ini berpandukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara
kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, akan ditulis sebab dirinya ganjaran sama seperti yang diamalkannya semasa dia bermukim ataupun masa dia sihat. Sekarang dia musafir, banyak halangannya, pahalanya sama seperti dia bermukim di kaum baya, selalu pergi. Tiba-tiba musafir, ada halangan. Masa dia sihat, dia tak pernah miss ke masjid. Tiba-tiba sakit, dia dah termiss dah. Maka pahalanya tetap sama, kata Nabi SAW. Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan bahawa hadis di atas ditujukan bagi mereka yang melakukan ketaatan, kemudian terhalang dari melakukannya disebabkan keuzuran. Ini dalam keadaan niatnya jika tak dapat sebarang penhalang, nescaya dia akan berterusan dalam melakukan ketaatan tersebut. Dalam kitab Fathul Bari, kalau tak ada halangan, insya-Allah confirm kita sampai ke masjid. Dan disebabkan ada halangan uzur, seperti orang perempuan uzur syar'i, itu lain. Ni kita ni orang lelaki, dengan kata ada uzur syar'i kan, mana je tak punya uzur syar'i ustaz. Kalau tak uzur syar'i kan, kalau tak ada kena seluruh ya kan. Apa uzur syar'i mana pula abang oi kan, saya dah menopause ustaz. Menopause mana ada menopause, orang lelaki menopause kan, orang lelaki menopause tadi ya. Nah, orang perempuan je ada menopause ada kepelahan ya sebut kan. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh cari, boleh kaji sendiri, temanung sendiri, memikirkan apa lagi yang Allah nak berikan kepada kita untuk menjadikan kita ini hamba yang akhir sekali dapat mardiyah. Daripada sekarang hidup ni baki lagi tuan-tuan sampai mati, radiyah, radiyah saja. Susah, raba dulu. Ajar dia, aku raba. Ya Allah, susahnya aku, raba. Kenapa aku diuji begini, ya Allah, raba. Kenapa tu kemudian, raba dulu. Kan, bila raba, jelas sekali Allah kata mardiyah, aku akan raba kepada kamu. Bila dia raba kepada kita, dia pun istihar, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kumpulan aku, dalam WhatsApp grup aku ni, Allah kata. Lepas dia raba, dia kumpulkan kita semua dalam kumpulan hambanya. Lepas tu apa? Wadkhuli jannati, barulah dapat pahala dia, baru dapat ganjaran dia, baru dapat syurga dia. Dah dia raba tuan-tuan, dia nak bagi apa, insya-Allah dapat. Jangan risau. Sebab itu letak dulu niatnya, aku beramal ini nak dapat raba dia. Aku main masjid nak dapat raba dia. Bukan sebab pahala 27 pahala, bukan sebab syurga. Itu kemudian. Itu hak mutlak Allah Ta'ala. Dia nak beri banyak mana tuan-tuan, jangan risau, jangan pertikaian. Itu hak dia. Kita, tugas kita jadi hamba yang dia rabah. Selagi kita hamba, rabalah kepada dia. Kan, boleh maklum InsyaAllah kita sama-sama jadi manusia yang last sekali cop ke dahi ya, mardiyah. Walaupun nama kita bukan mardiyah ya, itu yang kita nak cari, SKT kita ujung tahun ni, KPI kita, SKT kita, biar lulus capai target tuan-tuan. Apa dia target kita? Dengan ujian yang masih belum tamat ini, aku raba ya Allah, saudara aku positif ya Allah, saudara aku dah meninggal dah ya Allah, jiran aku meninggal, isteri aku meninggal, aku raba ya Allah, suami aku meninggal, aku raba. Akhir sekali kelapangan dalam dada kita, insya-Allah kita akan rasa lapang, sebab kita hanya bergantung kepada dia saja. Jadi tuan-tuan sekalian,
Itu kesimpulan yang ringkas pada pertemuan malam ini. InsyaAllah kalau ada kelapangan, umur panjang, Allah masih lagi izinkan kita bertemu di sini, InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Tuan-tuan teruskan hidupkan rumah Allah di mana sahaja tuan-tuan berada. Pastikan ini tempat wajib kita, tempat wajib kita setiap waktu. Dan diuji dengan sibuk, kalahkan dia. Diuji dengan urusan manusia, tewaskan dia. Jangan kita pula tewaskan Allah. Kan? Aku mana defend dua ni kan. Antara dua, Allah dengan manusia, nak utamakan siapa? Kalau kita utamakan Allah, Allah bagi tentang nikmat di dunia lagi dengan nikmat yang betul, manis ya. Tapi kalau kita utamakan orang lain, kita ketopikan Allah, jawapan dia susahlah kita. Kan? Sebab semua kayak dia. Kita nak kaya, dia. Kita nak bahagia, dia. Kita nak amal sentosa, dia. Kita nak duit, dia. Nak apa semua, dia. Tiba-tiba kita membelakangi dia. Jadi malam ni insyaAllah kita sama-sama terus bermunajat. Setiap waktu kita top up dengan solat hajat, khusus untuk dihindarkan dan diangkat wabak ini daripada tempat kita dan juga seluruh dunia yang masih tentang berhadapan dengan wabak ini. Mungkin kita tak sombong dengan Allah, mungkin amal kita okey, tapi orang lain tentang ada sombongnya lagi, orang lain masih lagi bega dengan Allah. Allah turunkan ujian sebab dia, tapi kita yang baik ni akan sama-sama dapat sebagai ujian juga. Hang reda tak ujian aku? Ada balik kat situ. Kita tak ada uji dengan buat maksiat, tak ada. Kan, buat jahat, tipu dia orang, tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan diuji dengan apa? Dengan diuji dengan selalu pergi masjid, dapat berjamaah, selalu dengan kuliah. Syaitan pun cucuk, Haji hebat betul Haji. Dia boleh sikit dia kata. Syaitan tu lah, dia cucuk kita supaya kita berlagak dengan ibadat yang kita buat. Setiap waktu pergi masjid, akhirnya kita sombong. Kan? Kita jangan tak buat. Amalan ni bagus dah. Kan? Apa lagi Haji Nizam, angkatlah sikit. Kan? Uplah sikit lah, contoh kan. Bila kita upnya, akhirnya lebu habis. Kan? Itu ujian kita tuan-tuan. Ujian tuan-tuan itu dia. Kan? Ujian mungkar tak ada insya-Allah. Ujian dosa besar tak ada. Ujian lain-lain insyaAllah kita boleh jaga. Tapi ujian amal kita, ujian kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wabillahi taufiq. Minta maaf tuan-tuan kalau tak sampai kepada tajuk ibrah qawi. Minta maaf Tuan Musi, 2 kali sebut nama tadi. Kau boleh kira tak? Maklum dia, minta maaf juga. Abang-abang haji, tuan-tuan haji, yang puan-puan hajah, minta maaf kalau terkasar bahasa. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan Muhammadin illam tanhalu bihil kurabu bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu bihi warai wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan
محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة والنفس بعدد كل معلوم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به غرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد